Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Terima kasih semua kerana bersama menonton live Facebook pada malam ini. Malam ini kita akan berbincang tentang perjalananku mencari hidayah. Dan manusia ini dia akan menghargai nilai hidayah apabila mereka mengecapi kemanisan iman. Tetapi kadang-kadang kita lupa di sebalik kemanisan iman itu ada ujian, ada cabaran, ada ibtila yang terpaksa dilalui. Oleh itu insya-Allah kita akan bersama dengan dua orang yang pernah melalui kehidupan sebagai seorang muallaf yang kini menjadi rujukan sama ada dalam bidang pengajian Islam maupun dalam bidang profesional dan apakah rahsia di sebalik cerita mereka. Namun demikian, sebelum kita pergi lebih jauh, apa kata kita nak menjemput yang berbahagia Profesor Madya, Dr. Rozaimi Ramli untuk memberikan sepatah dua kata sebagai muqaddimah untuk sesi pada malam ini. Dengan segala hormatnya persilakan Profesor Madya, Dr. Rozaimi Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya Amin Idris yang dimuliakan dua panel yang saya sangat-sangat hormati, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal Nizam Lee, yang mana kedua-duanya merupakan sahabat saya yang saya kenal. Satu di waktu kami belajar di Jordan sama-sama dan satu lagi kami bekerja bersama-sama di UPSI ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada dua-dua panel yang sudi untuk bersama-sama dengan Jabatan Pengajian Islam Fakulti Sains Kemanusiaan pada malam ini. Yang mana program ini kita lakukan untuk kita mendengar sedikit pengalaman daripada dua tokoh kita yang orang kata apa, melalui zaman-zaman di mana mereka pernah bergelar sebagai seorang yang bukan Muslim, kemudian menjadi Muslim. Apakah cabaran, apakah yang menjadikan mereka itu tertarik kepada Islam, supaya kita yang orang kata apa, yang lahir-lahir memang daripada keluarga Muslim ni, boleh belajar daripada mereka. Jadi mudah-mudahan program yang diinisiatifkan oleh jabatan kami pada malam ini memberikan manfaat kepada penonton-penonton yang hadir, agar dapat mengambil sedikit semangat daripada pengorbanan mereka, daripada cabaran yang mereka lalui. Moga-moga kita dapat meneruskan semangat untuk berdakwah, untuk menggunakan pengalaman mereka ini sebagai satu pelajaran untuk kita mendekati mereka-mereka yang masih belum Islam, untuk mengajak mereka kepada Islam, insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada penonton, kepada panel, kepada moderator, kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah moga Allah memberikan kalian ganjaran yang sebaik-baiknya di dunia dan juga di akhirat. Saya berhenti di sini dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idris, okey, terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Rozaimi, Ketua Jabatan Pengajian Islam, di atas ucapan mukadimah tadi. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan panel-panel kita pada malam ini. Yang pertama, Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal Nizam Lee bin Abdullah, dan juga yang kedua Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi bin Abdullah. Fadhal mashkura. Apa khabar Dr. Faizal? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Dengar ke? Dr. Farid? Dengar, clear. Alhamdulillah. Masya-Allah. Okey, pertama sekali kita boleh tengok ya, antara perbezaan ketara seorang India masuk Muslim dan juga seorang Cina masuk Islam, right? Janggut dia. Kalau Dr. Farid, dia punya janggut mudah keluar. Saya yakin at least dua hari sekali dia cukur. Tapi Dr. Faizal, saya yakin itulah yang mampu keluar, yang ada pada seorang Cina kan. Allahu Akbar. Okey, tanpa melengahkan masa sebab kita pun nak kejar masa, Dr. Farid ada lagi program satu lagi.
Saya nak tanya dulu kepada Dr. Faizal sebab kita malam ni nak mengimbau sejarah bagaimana perjalanan mencari hidayah ni. Kepada Dr. Nizam, persepsi masyarakat ketika mula-mula doktor sebelum masuk Islam, semasa masuk Islam dan selepas. Sebab of course berbeza dengan zaman sekarang. Silakan Dr. Faizal supaya para penonton tahu dulu lain, sekarang lain. Fadhal mashkura. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara moderator, saudara Amin Idris, juga kepada panel, mungkin saya tak berapa kenal lah, tapi mungkin kenal dari segi YouTube lah, tengok YouTube PM Dr. Muhammad Farid Rawi, dan juga of course kawan saya yang tadilah PM Dr. Rozaimi So satu soalan orang kata yang panjang perlu diulas sikit lah. Baik, yang cerita sebelum untuk pengetahuan saya orang kata balik ke pangkal jalan. Biasanya orang tak sebut convert orang sebut revert lah. Tak kisahlah convert ke revert ke pulang ke pangkal jalan ke whatever sebut. Okey, saya memeluk agama Islam senang cerita pada tahun 1990 bulan 4 20 hari bulan. Bermakna lebih kurang umur saya pada ketika itu ialah 23 tahun lah. Mana sebelum 23 tahun tu, sebelum 23 tahun tu ada yang bertanya juga saya ni agamanya apa baik. Daripada kecil memang senang cerita kecil ialah Kristian, kecil Kristian. Sudah pun dibaptize, saya sudah pun dibaptize masa saya sekolah rendah. Tetapi bila menuju ke sekolah menengah dia jadi lain. Dia sudah jadi lain. Dia tidak lagi macam senang cerita, saya tidak lagi mengikutilah macam Kristian yang seperti yang sedia ada ini cuma pada ketika ni sebelum ni makna dia masyarakat Cina itself sebagai contohlah, saya ambil contoh keluarga saya lah. Keluarga saya ni dia satu keluarga yang amat terbuka. Amat terbuka ialah apabila kita tidak membincangkan soal agama, tetapi lebih kepada asalkan dia ada satu prinsip yang kita pegang asalkan kita tidak menyusahkan keluarga kita, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Tak kira apa yang kita lakukan, asalkan tidak menyusahkan keluarga, mak bapak tak ada masalah. Mungkin saya yakin dan percaya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyusun cantiklah perjalanan hidup saya ini. Cantik kerana sebelum Islam saya more kepada orang kata very terbuka, tidaklah Kristian dan tidaklah orang kata mengikuti apa-apa agama. Tetapi itu yang penting masih pada ketika itu sudah kawan-kawannya memang orang Melayu lah. Kawan-kawannya budak-budak Melayu. Memang ada rasa tertarik dengan orang kata agama Islam ni lah. Tertarik begitu saja, tertarik belum mendalam, tertarik. Okey, dan kawan-kawan saya pun tak pernah ajak saya masuk Islam ni pun. Kawan zaman itu kena ingat pada zaman itu tahun 80-an kita pun masih lagi orang kata kalau yang masih lagi orang kata penggunaan pakaian tudung tu pun masih kurang lagi lah pada masa itulah tahun 80-an ni Okey. So apa berlaku ialah apabila saya berada di maktab pada tahun 88 1988 saya masuk maktab lah. Masuk maktab dan pada masa itu juga ramai juga masih lagi bergaul dengan yang orang Melayu Islam lah. Melayu Islam masih bergaul Dan pada ketika itu memanglah kita mencari memang kita mencari tetapi oleh kerana kita masih lagi orang kata bersama keluarga. Duduk bersama keluarga ini amat orang kata sesuatu yang kita tak pernah buat. Dan pada ketika itu masyarakat Cina di tempat saya ni anak kota anak bandar raya Kuala Lumpur, jarang kedengaran ada yang convert lah, revert, jarang kedengaran. So kita pun tak tahu, kalau kita dengar dia makna dia sesuatu yang hebat sudah berlaku kalau kita dengar ada cuma pada masa itu bila berlaku macam itu dalam pemikiran saya lah pada ketika itu adakah si Anu ni yang memeluk agama Islam ni dia dapat kebenaran ataupun dia dibuang keluarga.
Nampak tak tu? Keadaan pada masa itulah. Sebab kita tak pernah ada perasaan yang macam itu pada ketika itu. Tetapi sewaktu saya berada di maktab, berlaku sesuatu yang istimewa dalam keluarga saya lah. Amat istimewa, iaitu adik saya. Adik saya pada ketika itu berumur 15 tahun. Berumur 15 tahun telah memeluk agama Islam. Telah memeluk agama Islam. Umur 15 tahun yang mana ketika itu dia bawah 18 tahun kena bawa ibu bapa kena bawa ibu bapa untuk pergi tanda tangan menyatakan persetujuan. Dia bawa mak bapak saya pergi. Dia bawa, makna dia secara tak langsung mak bapak saya setuju mak bapak saya setuju sign, makna dia memeluk agama Islam dan pada ketika itu saya berada di maktab. Bermakna laluan untuk saya itu semakin mudah. Jelas laluan saya itu jelas. Makna dia saya tahu tidak ada penentangan dari segi keluarga. Cuma saya lah. Makna dia ketika itu cuma rintangan itu ialah diri saya. Bila agaknya orang kata nak dapat hidayah tu tapi bagi saya ialah hidayah kita tak tunggu. You never wait for that. You kena pergi cari dia. You need kena ada usaha. Macam kita lah. Kita tak boleh kata nak cek rezeki nak tunggu duduk tunggu rezeki turun. Dia tak mau macam tu. You kena pergi cari dia. Pencarian itulah yang penting tu, kita cari dia. So makna dia benda ini berlaku, makna dia dengan adanya adik saya, bagi saya amat istimewa, istimewa lah. Kerana itu saya kata dia tadi mungkin ni Allah Subhanahu Wa Taala ni telah menyusun perjalanan hidup saya mudah dengan adanya menggunakan saya kedua orang ibu bapa yang dia kata pure Chinese memang pure Chinese, Buddha pun bukan. Dia lebih kepada sembah papan merah tu je. Dia tak ada apa dia lebih kepada itu dia sembah papan merah saja okey. Tetapi memberi satu orang kata restu kepada adik saya untuk memeluk agama Islam. Nampak tu. So bermakna pada ketika itu saya secara peribadi pada masa itu saya belum memeluk agama Islam. Saya secara peribadi memberitahu adik saya bahawa perkara ini bukan satu perkara main-main bukan satu perkara main-main. Ini bukan soal tukar baju. Kalau you tukar agama, you make sure you stick with it. Mesti yakin dan percaya. Alhamdulillah sampai ke hari ini adik saya masih lagi beragama Islam dan rentetan daripada itu rentetan oleh kerana sudah ada satu peluang jalan. So saya tiada masalah lah. Maknanya perjalanan hidup saya untuk memeluk agama Islam saya tak jalan terus saya jalan terus. Jalan terus. Saya tak ada halangan saya maknanya saya tak adalah sampai kena belasah ke kena pukul, tak ada. Saya steady je lah macam tu. Macam ni lah dia. So alhamdulillah sehingga ke hari ni saya masih lagi cuma tentangan orang kata ada tentangan daripada abang saya lah. Abang saya dia memang pure Christian lah. Dia memang kuat daripada kecil sampai ke besar. Dia itu satu cerita lain lah. Satu cerita itu memerlukan satu forum yang lain lah. Baik. Malam ini lah. Terima kasih. Okay, so itu sajalah buat permulaan ini Baik, terima kasih Dr. Nizam. Antara takeaway yang menarik yang kita boleh dapat daripada Dr. Nizam menjadi persepsi masyarakat Cina dulu, kalau Cina masuk Islam memang pelik dan rare. Bagaimana pula dengan situasi dalam masyarakat India, Dr. Farid? Kan, apa cerita dan macam mana situasi Dr. Farid ketika memeluk Islam? Ada tentangan ke tidak? Kalau Dr. Nizam rare. Dia ada presiden mula-mula. Bila member depan jalan, dia pun jalan serta masalah. Dr. Farid, apa cerita? Ya, terima kasih Saudara Amin Idris. Seterusnya kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Fizal dan juga Ketua Jabatan Jabatan Pengajian Islam Fakulti Sains Kemanusiaan, followers yang mengikuti program ini secara live pada malam ini. Kepada sahabat-sahabat, saya biasanya cerita saya dah banyak dah tersebar dalam YouTube dan juga dalam penulisan. Tapi Amin, bila sebut Profesor Madya Dr. Fizal sebut mengenai papan merah, Amin pun ada background merah. Kau sajalah Amin sajalah nak ambil hati Dr. Fizal lah tu, agak dah. Politik yang pandai. Jawab soalan. So
Saya melihat bahawa masyarakat India lebih ganas daripada masyarakat sini. Bila mereka tahu anak-anak ataupun siapa-siapa saja daripada keluarga mereka masuk Islam, mereka akan bertindak ganas lah. Ganas dalam erti kata pukul, bawa lari, kurung, semua ni biasa berlaku. Saya ada banyak case study dalam menyantuni mu'alaf ni. Kalau di Selangor kita ada Baitus Salam. Baitus Salam adalah rumah perlindungan untuk mu'alaf. Di situ kita akan dapat lihat bilangan masyarakat India yang terpaksa berteduh mohon perlindungan lah di situ. Jadi ini juga membuktikan bahawa keganasan berlaku ke atas mereka yang background dia Hindu masuk Islam. Kalau di setengah tempat ada yang sampai ke tahap mengancam nyawa, dan juga ada juga kalau dulu kita ingat geologis masuk Islam meninggal dibunuh dalam kontena, suami isteri dia masuk Islam. Dan kes-kes macam ni ada beberapa kes lah. Bagi saya, kita tak dengar lagi ada orang Cina masuk Islam kena kelar ke kena apa, tak dengar. Sebab saya nampak masyarakat Cina dia lebih terbuka dalam bab ni. Walaupun Amin yang saya track record yang ada pada saya golongan bila saya pecah ikut race kan, mengikut bangsa yang masuk Islam di Malaysia ni, 65 ke 70% adalah orang beragama Hindu yang background Hindu. Orang India ataupun orang Hindu masuk Islam 65 ke 70%. Cina dalam 25 ke 30%. Yang balance tu Filipinos, warga negara luar, foreigner lah. Dalam keadaan masyarakat India di Malaysia ni, peratus dia hanya tinggal tak silap 9%. So sikit. Daripada situ saya lihat bahawa kecaknaan masyarakat ataupun bangsa Hindu ni, orang Hindu terhadap anak-anak mereka yang masuk Islam. Saya masuk Islam memang saya kena pukul, walaupun saya kena pukul dekat kampung. Bila masuk Islam saya kena pukul. Dan saya pun pelik juga kan, duduk di kampung tapi kena pukul. Sedangkan environment di kampung tu adalah environment masyarakat Melayu. Kalau saya duduk di estate ataupun di Kolompo ataupun dalam environment masyarakat Hindu, possibility untuk saya kena pukul lagi teruk tu lagi tinggi. Saya kena pulau ke, family saya kena pulau kan, adik-beradik saya kena pulau, tak pandai jaga anak sampai anak masuk agama lain. Ini semua akan cemohan-cemohan ini akan mengakibatkan tekanan kepada family. Tapi di kampung ni, abang habis kuat pun abang si pukul lah. Abang si pukul sampai kepala luka, bawa ke hospital, berjahit. Ada 6 jahit kat kepala ni. Nanti free, nanti saya tunjuk. Sekarang saya tak boleh tunjuk lah. Tunjuk dekat Amin je. Dekat Amin, dekat kepala. Jadi, itu tanda lah, tanda. Saya fikir balik bila kata masuk Islam. Masa tu mana saya kenal Bilal bin Rabah. Mana saya kenal sahabat-sahabat yang besar ni. Kan, mana saya kenal rasul-rasul, nabi-nabi yang ada yang kena bunuh, ada yang kena sisir badan dengan kuku besi. Jadi macam-macam mereka lalui kan. Jadi saya anggap bahawa apa yang saya lalui ini adalah tidak sehebat orang lain. Memang saya kena pukul, tapi saya ingat mak saya cakap apa tau. Bila abang si pukul, saya dah lunyai dah. Dah lembik dah abang si pukul. Saya suruh saya keluar Islam. Saya kata, kenapa abang suruh saya keluar Islam? Dia kata, Islam ni tak bagus. Islam tak bagus. Apa yang tak bagus? Islam ni tak betul. Dia nak kata Islam ni sesat lah. Tapi saya tanya balik dengan abang saya, kalau Islam ni tak betul, di mana tak betul? Walaupun saya tak belajar undang-undang Min, saya minta evidence. Power lah. Kan? Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Betul tak? Sadiqin. Bak sinilah bukti kalau abang kata Islam ni tak betul. I want to know which part is not right ataupun wrong. Kat mana the wrongness in the Islam. So dia kata, oh kau kurang ajar dengan aku. Tanya je pun. Tanya, abang kata Islam tak betul. Kat mana tak betul? Oh kau kurang ajar. Dia kata. Kat mana tak betul? Dia samalah macam Nabi Allah Ibrahim alaihi salam.
Bila Nabi Ibrahim beritahu kepada Namrud, Tuhan kau yang sembah ni tak betul. Kan Nabi Ibrahim datangkan bukti. Dia ajak berdebat. Bila berdebat, Namrud kalah. Bila Namrud kalah, Namrud tak boleh buat apa lah. Namrud sebab dia raja, dia hukumlah Nabi Ibrahim. So saya naif, abang saya kuat, saya budak lagi. So dia take opportunity lah untuk, tapi kan Amin, saya nak salahkan dia 100% pun saya rasa macam tak sampai hati jugalah Amin. Pada masa itu dia pun tak tahu, dia pun tak didedahkan agama Islam tu apa, dia pun tak tahu. Mungkin pukul dia pukul saya tu atas sayang, dia sayang tak mau kehilangan saya. So apa saja dia boleh buat untuk kembalikan saya kepada keluarga. So mungkin itu di antara effort dia lah, maksudnya dia pukul tu supaya saya serik dan saya kata okeylah bang, saya patah balik. Tak ada, saya tegak situ, saya kata macam steady Min, kena pukul, jatuh, bangun balik, tegak balik. Darah ni tengah meleleh ni kat kepala ni. Relax. Mungkinlah lepas dia hentak kepala tu jadi pandai lah. Dia hentak ke dinding tu, lepas tu dia jadi pandai lah. Hafal semua cepat masuk kan. Dia dah alignment tu dia. Jadi ada tak cabaran-cabaran masyarakat India dan mereka yang masuk Islam dari kalangan bangsa India, cabaran mereka lebih tinggi. Ada pelbagai cabaran. Ada yang kena kurung, ada yang kena ikat, ada yang kena buang tu biasalah. Ada yang kena pukul kan, kes-kes murtad. Dan juga kita tengok lately ni yang ramai juga lawyers dari kalangan Hindu yang tampil ke hadapan beri free services kepada those people yang nak berhenti keluar Islam. Dia beri perkhidmatan percuma. So usaha, tapi yang tu kita tak dengar dari kalangan masyarakat Cina. Tapi yang dalam masyarakat India ni dia nampak ada macam satu usaha dan juga satu langkah yang diambil untuk membendung daripada orang India ni masuk Islam. So itu antara cabaran Amin. Tapi cabaran mula-mula ni semua di hujungnya ada kemanisan kan? Ya, Allah betul. Tak uji kita, Allah, janji Allah kata tabahlah kan, nanti adalah janji yang lebih baik. So terima kasih Amin, itu sedikit perkongsian dari saya. Back to you. Thank you. Baik, terima kasih Dr. Farid. Dan nanti nak tanya lagi Dr. Farid, bagaimana pengisian Dr. Farid sampai tahap boleh jadi hakim tilawah Quran, boleh pandai tarannum, boleh sambung PhD pula, hafal Quran, hafal hadis, itu sekejap lagi. Tapi nak tanya dulu pada Dr. Faizal. Sebab kalau lihat kepada statistik kemasukan Islam di Malaysia, ramai, alhamdulillah, bahkan di dunia. Pada masa yang sama, membimbangkan juga. Yang tak beramal dengan Islam pun boleh tahan ramai. Yang murtad pun membimbangkan juga. So soalan saya Dr. Faizal, satu masuk Islam, apa yang Dr. Faizal buat sebagai pengisian selepas bersyahadah agar menjadi Muslim yang betul-betul Muslim? Dr. Faizal. Okey, terima kasih saudara Amin. Okey, baik. Secara jujurlah saya katakan di Malaysia, ini kita cerita di Malaysia. Apabila saya memeluk agama Islam, saya bukan memeluk agama Islam di orang kata apa di perkem ke apa, tidak. Saya terus ke Jabatan Agama Ipoh Perak di mana di sana saya diislamkanlah. Okey, saya direct. Makna dia saya pada masa itu saya masih berada di maktab. So saya direct ke Jabatan Agama Islam Ipoh. Right? Okey, cuma saya tak tahulah sebab setahu saya setiap negeri dia ada cara berbeza. Jabatan agama dia ada cara dia tersendirilah dia buat kerja. Cuma di Jabatan Agama Ipoh ni, saya berterima kasih kerana saya diislamkan di sana, itu satu. Yang keduanya, tahun kemudiannya tu saya diberikan zakat lah. RM100 saya ingat tahun yang kemudiannya tu selepas itu tiada lagi dengar khabar berita lah. So maknanya saya dilepaskan begitu saja. Okay. So dari penelitian saya lah saya rasa saya tak tahulah macam mana cara kerja mereka lah. Tetapi bagi saya, kalaulah saya ini tidak kuat, kalaulah saya ni, contohlah kalau saya ni masuk Islam tanpa bekerja ke, atau tiada kerja lah, maknanya tak ada duit, mengharapkan ihsan keluarga, saya rasa
tak mampu bertahan macam tu. Ya. Tak mampu bertahan sebab apa? Kehidupan perlu diteruskan. Ya, kehidupan perlu diteruskan dan kita nampak, kita tahu, even kita sedar bahawa ramai yang masuk Islam ni dia ada yang bila tersisir daripada keluarga ni dia tiada duit. Kalau dia ada kerja tu boleh tahan lagi lah. Ikut masalah bila dia tak ada kerja ni jadi masalah. So saya pula kebetulan mungkin gitu saya kata tadi, susunan daripada Allah Ta'ala tu dah cantik lah. Saya tu saya kata cabaran saya ni tidaklah sehebat cabaran Dr. Farid Rawi yang kena belasah sampai berjahit-jahit. Saya tak ada, cabaran saya tidak dibelasah macam tu. Sebab kemungkinan besar juga kerana saya diislamkan di tempat lain. Saya tidak duduk di rumah. Saya ada di Ipoh pada ketika itu. Cuma pengisian dia macam itulah saya kata tadi. Bila kita telah diislamkan, okey, saya tidaklah dia ada pergi kelas agama ke, tak ada. Pada ketika itu tahun 90 you bawalah diri you. Bawalah. Pandai-pandailah you bawa diri. So tapi itu saya kata nasib saya baik kerana apabila saya posting pada hujung tahun 90, saya ditempatkan di sebuah orang kata sebuah sekolah pedalaman yang mana kegiatan ataupun aktiviti usrah. Usrah memang hebat. Aktiviti usrah hebat, solat berjamaahnya pun hebat. So secara tak langsung saya orang kata apa? Terbimbing kat sana. Terbimbing maknanya dia orang kata belajar dari segi usrahnya, nak belajar agamanya, tahu. Itu saya duduk di sana lebih kurang 8 tahun. So maknanya dia saya orang kata adalah bimbingannya, adalah orang yang melihat kita ni. Berbanding dengan sahabat saya, saya ada juga sahabat saya yang sama-sama bersama dengan saya, sama-sama memeluk agama Islam tetapi murtad. Dia kerana macam kata Dr. Farid tadilah, tentangan daripada keluarga Hindu ni cukup kuat. Cukup kuat. Memang kadang-kadang tak disangka lah dia punya cara dia lah kan. Tetapi bagi masyarakat Cina ni macam keluarga saya lah, saya amat bertuah kerana memiliki keluarga ibu bapa saya yang orang kata very sporting lah. Very sporting, yang tidak kisah anaknya memeluk agama Islam. So saya amat berterima kasih kepada mereka dan amat bersyukurlah kerana ada orang tua yang macam ini. Itu saya kata tadi, tentangan untuk saya tu cabarannya tak ada orang kata begitu drastik. Cuma kita lah nak mempertahankan sebab kita dah biasa tidak beragama ni. So bila kita beragama ni kita terikat dengan orang kata syariat-syariat dia, atau lebih sedang cerita macam SOP dia lah, terikat. So nak membiasakan itu, nasib itu kata nasib saya baik, saya ditempatkan di tempat yang orang kata aktiviti Islam tu kuat. So maknanya saya orang kata masih bertahan lah, alhamdulillah. Saya sentiasa orang kata bersyukur kerana masih berada di jalan yang lurus inilah, insya-Allah. Begitulah cerita dah. Baik. Jazakallah Dr. Nizam. Okey, bila Dr. Faizal Nizam bercerita tentang bagaimana teguran dia kepada sikap kita orang Islam, maksudnya ada muhasabah lah untuk semua penonton yang sedang menonton di Facebook ni. Dan pada anda yang menonton, mohon tolong share di Facebook anda, kalau boleh tag kawan-kawan anda seramai mungkin, khususnya mereka yang rajin nak berdakwah ni. Okey, Dr. Farid. Bila tengok cara Dr. Farid mengaji kan, bila tengok Dr. Farid bagi tazkirah, bagi kuliah, uish, dahsyat. Dan Dr. Farid boleh bercakap berbahasa Arab dengan lancar. Itu alhamdulillah hasilnya. Tapi bab kata orang putih lah, kan, success is not about the destination, success is about the journey. So yes. Doktor, mohon kongsikan kepada semua penonton perjalanan doktor nak menjadi seorang Muslim yang mukmin. Apa ujian dan cabaran dia? Fadhal. Terima kasih Amin, kepada Profesor Dr. Muhammad Faizal. Saya memang ada banyak ujian dan cabaran yang saya lalui. Sebab keterlibatan saya dalam aktiviti dakwah dan juga we start with the journey saya tu pada Islam.
Selepas saya masuk Islam, saya terus mulakan perjalanan saya untuk belajar ni. Sebab saya tahu saya masuk Islam ni kerana dua perkara yang menjadi pendorong utama. Pertama sekali, kisah-kisah Nabi yang saya dengar di sekolah, dan kisah Nabi Ibrahim sangat menyentap fitrah saya untuk mengenal Tuhan yang satu. Setelah saya dengar dengan dekat dan saya baca bagaimana Nabi Ibrahim berdialog dengan Namrud dalam Baitul Asnam, dalam rumah berhala. Sehingga Nabi Ibrahim kata, uffil lakum lima ta'buduna min dunillah, cukuplah apa yang kamu sembah selain Allah. Itu menjadi satu, roh saya rasa macam kena apa nak kata cabut, taklah, dia macam sentap lain macam Umi. Sebab kita pergi ke rumah-rumah ibadat pada masa tu, disusun idol-idol di depan kita dengan pelbagai bentuk dan rupa, dibawa makan minum, dibawa makanan, hidangan-hidangan tertentu, dan semua itu bila di-compare dengan dialog Nabi Ibrahim yang sangat mantiki. Nak faham dialog Nabi Ibrahim ni tak payah masuk Harvard, tak payah masuk quiz pun, kan? Very simple kan, orang kampung tak payah masuk dia maksud dialog itu sangat simple, very logic. Dia punya level tu level yang you perlu akur bahawa akal you perlu menganalisa dan juga fikir sejenak, itu aja. Itu aja, very simple. Tapi itu pun kalau tak boleh buat payahlah. So itu yang pertama. Kenapa saya pilih Islam, kerana kisah Nabi Ibrahim AS yang saya susuli dengan mencari. Kemudian yang keduanya adalah Al-Quran. Al-Quran, saya suka membaca Quran ni. Saya suka dengar, tak tahu. Tanya kenapa, kau faham ke? Tak faham, tapi suka dengar. Saya dekat kampus Kecoh, tak jauh daripada masjid, dan menjadi tradisi di masjid ni, petang-petang dia akan pasang Quran. Petang-petang dia akan pasang Quran. So saya akan dengar lah, daripada beranda sambil main kat halaman, saya dengar Quran tu. Kalau ada hari tak pasang, saya akan mula bertanya, kenapa ini tak pasang? So saya ingin tahu apa benda tu, Quran tu. I want to know about Quran. So dua benda ni yang menjadikan saya lepas masuk Islam, saya tak duduk diam. Saya belajar. Perkara yang pertama sekali saya buat, Amin. Bila saya masuk Islam, saya kena buang, saya kena halau, saya duduk di pondok durian kebun mak angkat saya. Allah. Saya tak duduk rumah mak angkat saya. Kalau saya duduk rumah mak angkat saya, mesti orang tahu pondok durian. Saya bersembunyi kat situ. Berapa lama doktor sembunyi kat pondok durian tu? Kat 3 bulan lah. Tapi keluar. Dia macam bersembunyi di Darul Arkam lah, Ibn Arkam tu. Kan sahabat-sahabat jadikan Darul Arkam tu sebagai pusat kan, untuk sembunyi-sembunyi kan, sebelum 6 tahun. Sebelum turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin kan. So di situ perkara yang pertama saya buat, saya beli radio. Radio yang zaman tu isi bateri, Amin. Bila kebun durian mana ada elektrik. Isi bateri kan. Saya beli bateri, saya masuk, saya pergi kedai buku yang jual buku ataupun alat-alat bacaan untuk Islam ni. Saya beli kaset ceramah dan saya beli Asmaul Husna. Asmaul Husna, kaset Asmaul Husna dulu yang Nada Murni Nada Murni arwah Ustaz Asri Ibrahim. As'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Yang tu saya hafal, Amin. Baru masuk Islam saya dah hafal Asmaul Husna. Saya suka. Jadi saya nak kenal nama-nama Allah ni. Yang pertama. Keduanya, saya cari orang untuk ajar saya Al-Quran. Siapa nak ajar saya Al-Quran? Tapi belajar Al-Quran saya pergi rumah angkat saya. Masa tu, macam mana? Umur apa masa tu? Masa tu 18. 1990. 1990, sama tahun. Saya tengok sama tahun saya masuk Islam dengan Profesor Mana Dr. Faizal. Sama tahun.
So saya masa tu 18 tahun saya pergi masjid minta imam ajar Quran. Imam kata dia pandai, dia boleh baca tapi dia tak pandai ajar. Lepas tu kat surau ada juga ustaz imam kat surau tu buka kelas mengaji. Minta nak belajar. Imam tu kata saya anak murid dah ramai dah. Saya tak boleh terima dah anak murid. Dah kelas saya dah full dah dia kata. Dia tak mau terima. Semua orang tak mau terima. Tapi saya sangka buruk lah Min. Mungkin dia tengok budak-budak yang mengaji dengan dia 7 tahun, 8 tahun. Kita dah 18 tahun 18. pergi berdiri depan dia nak pergi mukadam. Dia pun susah hati. Dia kata tak boleh lah. Agaknya dia kata ginilah, ajar budak Melayu pun sana pula budak India, lidah dah tebal apa benda. Lagi susah. Lagi susah. Tapi saya terima itu sebagai satu cabaran. Maksudnya walaupun dia tak nak mengajar, Allah Ta'ala maha kaya, Amin. Bila kita ada usaha, Allah akan hantar nusrah, Allah akan hantar bantuan. Percaya tak, Amin? Dalam hidup saya ni banyak benda tu berlaku. Banyak benda berlaku. Bila kita ini sungguh-sungguh, kita buat kerana Allah, Allah akan hantar bantuan. Saya bila cari siapalah nak ajar saya Quran, saya dah cuba dah, saya dah usaha dah, imam situ, imam sini, surau, masjid. Lalas Allah Ta'ala hantar budak umur 8 tahun ajar saya Quran. Serius lah. Ya. Satu hari, saya duduk dekat beranda rumah mak saya, ada budak kecil, dia bawa Quran. Dia bawa Quran kan? Jangan kan, dia letak dekat tiap dia jalan. Kita jalan tepi rumah. Saya tengok, saya panggil budak tu. Kata adik, ya bang, dia kata. Adik pergi mana? Balik rumah. Ni dari mana? Mengaji Quran. Mengaji Quran? Oh, dah pandai baca Quran dah? Dah. Nak habis dah, dia kata. Woi, saya kata, hebatnya budak ni kecil-kecil nak khatam, nak habis Quran dah. Dek, tunggu je adik. Saya kata, saya nak propose budak ni lah. Tengok dia boleh ajar tak Quran. Yang semua orang tak nak ajar, propose dekat dia. Kata, dek, abang nak minta tolong boleh? Apa dia bang? Adik dah pandai baca Quran kan? Alhamdulillah, dah boleh dah bang. Ajar abang baca Quran? Dia tengok saya atas. Tengok macam ni. Dia kata, abang dah besar macam ni tak kata baca Quran lagi? Saya kata, betul dek, abang tak baca Quran. Abang kan masuk Islam. Tanyalah mak. Satu kampung dah tahu saya masuk Islam. Dia kata macam ni lah bang. Saya tanya mak saya dulu. Kalau mak saya izinkan, besok saya bagi tahu. Keesokan hari tu saya tunggulah dengan penuh pengharapan. Budak tu lalu dia kata, bang, mak saya kata boleh. Alhamdulillah. Saya kata, terima kasih dek, terima kasih. Bila kita nak mula ni? Disebabkan abang tak pandai baca Quran lagi, abang tak boleh baca Quran terus. Abang kena belajar mukadam dulu. Oh, dia pun action lah kan. Saya kata mukadam lah dek. Dia pun beli mukadam. Saya beli mukadam, lepas tu saya mengaji dengan dia. An, in, on, ban, bin, bun. 3 bulan dia ajar saya dah boleh baca Quran. Amin, dia ajar saya setengah jam. Dia ajar saya setiap hari, without miss, hanya satu Ahad je dia tak mengajar. Isnin ke Jumaat dia akan mengajar. Dia balik mengaji, dia singgah mengajar. Balik mengaji, singgah mengajar. 3 bulan. 3 bulan dia mengajar, dia ajar setengah jam, saya ulang kaji 3 jam. Allahu Akbar. Apa yang dia ajar tu saya ulang kaji 3 jam sebab saya nak cepat habis, saya nak cepat pandai. Saya tak nak bertangguh dah Quran ni, saya nak cepat pandai. Lepas 3 bulan saya dah boleh baca Quran, walaupun tak lancar lah. Boleh lah baca Min, masa tu kan. Boleh. 3 bulan tu dah boleh, Alhamdulillah. So itu kesungguhan saya. Selepas tu saya belajar lah, saya nak buktikan pada keluarga saya bahawa saya masuk Islam ni bukan nak tukar nama, bukan nak seronok-seronok kan, tak ada. Bukan nak minta subsidi, bukan nak masuk nama minta tanah, sebidang tanah ke atau kahwin anak orang kampung. Tak ada. Orang suci, nak Islam punya masalah. Saya pun lepas tu saya berhijrah. Saya pergi ke Sabah 6 bulan, Pusat Latihan Dakwah Sabah dekat Keningau. 6 bulan kat situ, itu saya pergi sebab ada gangguan di pihak keluarga saya. Macam saya nak diambil, hantar ke Singapura, hantar kepada rumah family supaya saya tinggalkan Islam. Balik daripada Sabah, saya sambung belajar dekat Kelantan, Institut Dakwah Islamiyah Perkim Kelantan. Habis Kelantan, saya buat STU, Sijil Tinggu Agama. Semua ni saya susun jadual saya punya perjalanan. Lepas tu saya apply pergi Jordan, Mesir, Madinah. Semua saya minta. Dengan Sijil Tinggi Agama Islam, saya boleh minta. Saya dapat Jordan. Saya pergi Jordan. 5 tahun saya di Jordan. Sampai-sampai belajar bahasa Arab dulu. Sungguh-sungguh belajar bahasa Arab. Kawan dengan Arab. Gaduh dengan Arab. Alhamdulillah. Belajar. Kemudian habis first degree balik. Dapat kerja di Kuis. Buat master di UKM.
3 tahun siap master sebab buat part time kan. Dia mood campur. Kemudian saya sambung belajar pula ke Jordan buat PhD. Di situlah saya jumpa Maulana Profesor Madia Dr. Ruzaimi. Kan? Terbaik. Member lepak makan kambing tu. Tapi bidang lain lah. Dr. Ruzaimi dia buat hadis, bidang saya buat tafsir. Tapi daripada universiti yang sama. Alhamdulillah. Kejayaan ini telah membuka mata keluarga saya untuk melihat bahawa Islam telah mengubah kehidupan saya lebih baik. Saya bagi tahu dia orang, tengok Islam, saya masuk Islam, Allah jaga saya jaga Allah. Alhamdulillah, apa yang saya ada hari ini semua itu kerana Islam. Allah murahkan segala urusan-urusan saya sehingga apa yang saya ada pada hari ini itu semua kerana Islam. So dia orang pun akur. Kalau tak dia orang cakap, dulu kalau pergi belajar agama ni balik duduk masjid sapu tek cicak. Kata pergi belajar agama, buat apa belajar agama? Balik duduk masjid sapu tek cicak. Tak, bila saya keluar kat TV, dia orang kata, wah. Oi, balik adik aku dah masuk tahu. TV. Jangankan dia orang Amin, apa ni yang geng-geng Hindu Sanggam. Geng-geng MIC, Hindu Sanggam. Semua kalau jumpa saya dia akan tabik spring kan saya. Dia kata, brother, I know you convert. Never ever we heard that you say bad about your previous religion. Dia kata, kami tak pernah dengar pun you kutuk agama, you cakap apa-apa. You belajar dan you bawa jalan you sendiri. Kita sangat kagum dengan you. Kan, you bawa diri you sendiri dengan kejayaan ni. Iya. Maksudnya, itu di antara cabaran dan pencapaian lah, Amin. Kalau nak kira kan. So, itu perkongsian lah. Semua tu, saya hujung ni saya nak sebut satu benda je. Seperti mana Bilal bin Rabah sebut, Ana lastu illa ma'a'tani Rabbi. Hamba ni tak ada gapo pun. Semua ni Allah Ta'ala belaka. Terima kasih ya. Allahu Akbar. Doktor, saya nak tanya juga dua soalan ni, Doktor. Pertama, doktor belajar mana Taranum? Adakah doktor sedar, ada suara sedap sejak daripada sebelum masuk Islam? Dan soalan kedua, ni paling penting, Doktor. Budak 8 tahun yang ajar mengaji dulu tu, adakah masih berhubung sampai sekarang? Dia kerja kat mana sekarang, Doktor? Besar pahala dia. Saya mengaji Quran, saya minat Quran ni sebab saya suka dengar orang ngaji Quran kan. So saya bila sampai di Kelantan, saya mengaji dengan almarhum Tuan Guru Haji Hassan Musa. Haji Hassan Musa guru saya. Masya-Allah. Itu memang masya-Allah. Legend. Masya-Allah. Dia bacaan masya-Allah. Saya kalau dapat fasaha bacaan Quran tu adalah daripada dia. Sebutan dia memang sedap. Dan sampailah saya mengaji sampai ke satu tahap dia bagi saya jadi imam dekat masjid dia. Bagi baca khutbah di masjid dia. Masjid As-Salam Pengkalan Cepa, Amin, yang sebelah dengan airport tu. Kan? Masjid itu adalah masjid yang pertama saya baca khutbah. Tok Ayah Haji Hassan ni bagi saya peluang. Dia kata, Farid boleh tak baca, mau tak baca khutbah? Saya kata, Tok Ayah yakin pada saya, kenapa tidak? Baca, pergi baca. Lepas tu dia bagi jadi imam. Selepas selesai tu orang semua ingatkan ni Arab mana jadi khatib malam ni, hari ni. Tengok gelap. Arab gelap mana ni? Lepas tu, lepas jadi imam orang datang salam kata, Masya Allah, you baca macam bacaan you, Masya Allah, Arab, bunyi Arab. Jadi, itu Tuan Guru Haji Hassan Musa, almarhum Ustaz Abdul Rahim, guru saya, dan yang masih ada lagi Ustaz Yahya. Ini, Bila Masjid Muhammadi? Ya, Muhammadi. Itu semua guru saya. Kita guru yang sama. Amin, kayu basikal, Amin. Kayu basikal, Amin. Malam pukul 10 tu habis kelas di IDIP dipanggil Institut Dakwah Islam Perkim. Pukul 10 habis kelas, saya kayuh basikal tu pergi ke rumah ustaz untuk mengaji Quran. Kadang-kadang saya balik 3 pagi, 4 pagi. Pernah saya pergi beberapa kali saya tak dapat mengaji pun. Sebab sampai-sampai rumah ustaz letih dah, tidur. Ambil batang tidur tepi tu. Tu cakap. Tahu-tahu sedar-sedar pukul 4 dah. Kata ustaz dah kemas-kemas. Kata ustaz saya tak baca ni ustaz. Kata tak apa Farid datang pun dah dapat berkat dah. Alhamdulillah. Kemudian yang keduanya yang mengajar saya Al-Quran ni nama dia Fairuz. Muhammad Fairuz Jamaluddin. Sekarang dia software engineer. Dia duduk Bandar Baru Bangi, dia beli rumah 1 point baru ni, dia beli rumah 1.7 million. Dia software engineer, dia ada company sendiri.
dia jemput saya pergi rumah dia, saya jumpa, memang ada hubungan baik, masih ada hubungan baik. Dia salam cium tangan saya kata saya lah patut salam cium tangan awak sebab awak yang jadi guru saya. Kan Imam Syafi'i sebut man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. So itu jawapan bagi Amin. Masya Allah Akbar. Semoga Allah memberkati saudara Fairuz. Okey, Dr. Faizal, untuk soalan yang terakhir untuk Dr. Faizal ni sebelum kita buat kesimpulan daripada Dr. Farid. Baru-baru ni viral seorang influencer mengislamkan seorang lelaki India, dan dalam video tu dia buat konten YouTube lah dan viewers tu tinggi. Cuma ada juga netizen yang kritik. Dia kata kau ilmu agama entah mana tapi duk kalut Islam kau orang, kalau dia tak erti macam mana nanti dia keluar pada Islam macam mana. So orang kritik dia. And then pada masa yang sama dalam dia mengislamkan orang tersebut, dia kata awak dijamin masuk syurga dan sebagainya. Pandangan Dr. Faizal, adakah semudah itu seorang influencer boleh mengislamkan orang lain? Dan apa komen Dr. Faizal khususnya dakwah orang Muslim ni yang perlu diperbaiki? Silakan Dr. Faizal. Okey, terima kasih Saudara Amin. Okey, pertama sekali berkaitan dengan nak mengislamkan seseorang tu, pandangan saya adalah lebih baik. Baguslah, bagus, tetapi kan lebih elok jika dibawa kepada pihak yang berkuasa, itu lebih baiklah. Makna dia didaftarkan. Didaftarkan itu lebih baik kerana bila apa-apa berlaku kepada seseorang, dokumen itu amat penting. Dokumen itu amat penting yang menunjukkan bahawa dia memang seorang yang telah pun beragama Islam. Itu amat penting. Kalau tanpa dokumen, dia akan jadi masalah, terutama apabila berlaku kematian. Ini pernah terjadi dalam keluarga saya apabila ibu saya bila dia meninggal, walaupun kita tahu bahawa dia mengucap, dia bersama dengan kami, dia mengucap di saat akhirnya, dia mengucap tetapi tidak sempat didaftarkan. Tidak sempat didaftarkan. Apabila tidak sempat didaftarkan, bila berlaku kematian, bila ke balai polis, the first thing polis akan tanya, adakah ibu ni telah didaftarkan? Okey, kalau tidak didaftarkan, dia akan tanya bagaimana dengan adik-beradik. Adakah adik-beradik ni bersetuju bahawa ibu ni dikebumikan cara Islam ke atau macam mana? Ini masalah in terms of the documentation, itu amat penting lah. So bukan salah, maknanya dia bagus. Bukan mudah untuk kita mengislamkan seseorang. Bukan mudah. Contoh, saya ambil contoh, kita di negara kita, saya memang menghormatilah, amat menghormati dan menyanjung tinggi mereka yang tabligh ini. They work very hard untuk menyampaikan dakwah mereka. Cuma harapan saya lah kalau dakwah itu boleh didakwahkan kepada non-Muslim. Itu pun lebih baik. Sebab selalunya yang tabligh yang biasa saya jumpa ni, mereka lebih cenderung berdakwah kepada yang Muslim. Yang Muslim mengajak pergi surau, menambahkan lagi lah. Bagus, bukan tak bagus. Itu bagus kerjanya. Cuma kalau boleh, perluaskan lagi dakwah itu kepada non-Muslim. Ini seperti, kalau kita tengok cara dakwah orang Kristian ni, dia lain. Dia pergi. Dia tak kisah, dia pergi. Memang dia berdakwah. Dia bukan berdakwah cakap bahasa Inggeris, dia bercakap bahasa Melayu dakwah dia. Itu orang Kristian. Macam super juga dalam kes kita macam ni. Kalau orang Islam itu sendiri, boleh berdakwah kepada non-Muslim, itu lagi bagus. Bukanlah kita berdakwah tak semestinya orang kata dia nak ikut tak ikut terpulang. Tetapi kita bagi tahu. Itu yang sepatutnya lah. Macam dari kes influencer tu, baguslah tu. Saya sukalah dia dapat menarik. Sedangkan kita ni pun payah nak menarik orang masuk Islam ni. Tetapi cuma mungkin caranya mungkin kita boleh bagi tahu dia bagus. Tapi lagi bagus kalau kita boleh daftarkan si anu-anu ni yang masuk Islam, kerana bila berlaku apa-apa ada dokumentasi itu. Itu amat penting. Bukan kita makna dia memang kita mudah mengkritik orang, itu biasa, itu lumrah, itu manusia. Mengkritik tu manusia, itu biasa. Cuma lebih baik kalau kita dapat, terutama ialah Malaysia demokrasi, Malaysia negara demokrasi ni kan, betul
Kan lebih baik dokumentasi itu dijaga. Dokumentasi jaga bagus. Kalau tanya saya, dokumentasi itu penting, amat penting, kerana saya pernah melalui dua, satu ibu saya, satu bapa saya. Kerana tiada dokumentasi. Cuma macam saya kata, perancangan daripada Allah Ta'ala tu memang bagus. Alhamdulillah, kedua-dua ibu bapa saya, niat saya ialah saya dapat sembayangkan mereka dalam masa bila mereka meninggal. Alhamdulillah, maknanya terlepaslah saya walau ya dah kita sedih mak ayah kita meninggal, tetapi pada masa yang sama kita gembira kerana kita berjaya sembayangkan mereka dan membawa dalam hal ni of course lah, bukan saya seorang terutama family saya, terutama isteri saya yang begitu bertungkul lumus cuba membawa mereka ke jalan yang lurus lah. Tapi alhamdulillah lah, mungkin itu saya kata tadi perancangan Allah Ta'ala tu, jadi tak semestinya kita saya kagum dengan Dr. Farid Rawi. Memang kagum dengan pandainya, bagus. Itu Allah bagi dia rezeki dia, murahkan rezeki dia. Alhamdulillah sonok, bagus. Saya suka dengar Tetapi setiap orang ada perjalanannya tersendirilah. Cuma saya amat bersyukur kerana saya berada di jalan ini, walaupun orang kata halangannya tak berapa banyak, tetapi mungkin ada cabaran-cabaran yang lain lah, yang orang kata tidaklah cabaran itu sehebat macam Dr. Farid Rawi tetapi yang saya nampak ialah lebih kepada cabaran membawa keluarga saya sendiri ke arah jalan yang lurus lah. Terutama yang saya nak cerita, terutama abang saya lah. Itulah harapan saya. Mungkinlah dalam usia yang orang kata sudah orang kata boleh pencen ini, insyaAllah kot manalah tahu satu hari nanti abang saya yang memang hardcore dia abang saya memang hardcore Kristian ini, iaitu dia sanggup berhenti kerja semata-mata nak berkhidmat kepada gereja dan dia banyak kali lah sering kali lah mengajak kami kembali kepada Kristian lah, terutama saya. Tetapi alhamdulillah kita tahu bahawa kita sudah berada di jalan yang benar. So harapan saya ialah saya dapat bawa dia bersama saya lah. Itu harapan saya lah. InsyaAllah. Sebab setakat kita doakan ini, sama-sama. Setakat ini dalam keluarga saya, alhamdulillah, ibu bapa saya, adik saya dan juga anak buah saya. Alhamdulillah setakat ni kita sudah adalah jalan-jalannya kan. Cuma ialah macam saya kata tadi, perjalanan seseorang itu tidak sama. Cuma mungkin cabarannya berbezalah. Cuma kalau dapat kita tarik lebih ramai lagi orang masuk Islam, lagi baguslah. Barulah kita kata negara kita negara Islam kita bawa. Kita bawa sebab kita yakin dan percaya, bahawa Islam itu satu-satunya agama yang benar. Baik, yang benar. Kita kena pertahankan itu, insyaAllah. Okey. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Faizal. Baik, akhirnya Dr. Farid, kita tengok alhamdulillah banyak NGO yang membantu mu'alaf yang bawa masuk Islam. Dari segi pengajiannya, dari segi tarbiyahnya. Apa lagi yang perlu diperbaiki agar dakwah ni semakin subur dan mu'alaf alhamdulillah semakin ramai kita boleh lahir yang seperti Dr. Farid Ravi. Silakan Dr. Farid merangkap penutup untuk sesi kita. Fadhal mashkura. Ya, terima kasih Saudara Amin. Bagi saya selalu bercakap kepada kerajaan, sama ada kerajaan negeri Selangor, di bawah majlis agama Islam di Selangor, di wilayah dan juga di Pahang. Dengan menteri pun saya pernah bercakap bahawa NGO Islam ini perlu disantuni, perlu diberi motivasi dan juga kekuatan, support daripada pihak berwajib tempatan ataupun daripada Majlis Agama Islam Selangor sendirilah, supaya mereka boleh gerak lebih pantas, bergerak dengan lebih selesa dalam menunaikan tanggungjawab dakwah kepada masyarakat di luar sana. Saya yakin dengan strategi-strategi dakwah yang ada pada NGO dapat mengembangkan lagi Islam dan dapat menunaikan tanggungjawab mereka kepada golongan mu'alaf ni. Kan kita nak lihat lebih ramai mu'alaf yang menjadi hebat seperti Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal dan juga seperti tokoh-tokoh yang lain, untuk kita membolehkan kerja dakwah ini berjalan kepada bangsa masing-masing.
Dia huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Rasulan minhum itu rasul dari kalangan mereka, itu sangat penting, yang memahami budaya mereka, yang memahami bahasa mereka, yang memahami selok-belok kehidupan mereka. Jadi adalah menjadi satu tanggungjawab untuk melahirkan pendakwah daripada different color and different background. I mean, you know, saya pernah tanya dengan Ustaz Wan Alias. Wan Alias. Bila saya buat program Dialog Harmoni. Saya bertanya dengan Ustaz Wan Alias. Saya kata, Ustaz, saya sebagai moderator, saya rasa saya nak bawa lah profesor-profesor yang comparative religion untuk datang berdiskusi di pentas Dialog Harmoni. Beliau jawab dengan saya, tak perlu Dr. Farid. Saya kata, kenapa Ustaz? Dia kata, nak potong besi, kita kena guna gergaji besi. Betul juga. You understand or not? Maksudnya nak berdakwah kepada non-Muslim, so kita gunakan yang dulu dia non-Muslim, sekarang become a Muslim. So effectiveness of dakwah itu akan lebih memberi kesan. So saya mohon supaya NGO terus aktif dan juga membuat tugasan-tugasan yang besar ini. Bagi saya di Malaysia, kalau di Selangor ada 2,000 orang setiap tahun masuk Islam, di Pahang pun hampir begitu juga, dan negeri-negeri lain pun bilangan yang masuk Islam boleh tahan. InsyaAllah kalau dikolaborasikan, kalau disusun strategi dengan silibus pengajian dan juga pembangunan untuk mualaf, saya yakin mereka akan dapat melahirkan lebih ramai lagi da'i-da'i dari kalangan Cina, dari kalangan India, dari kalangan orang asli dan juga etnik-etnik yang lain. Terima kasih Amin. Baik. Amin, Jazakumullah boleh khair kepada nak habiskan? Boleh doktor. Saya nak live boleh? Sekejap ya. Boleh doktor. Sebab saya difahamkan ada program satu lagi selepas ni. 9.30 atau penganjur tengah telefon banyak kali. Dengar vibrate. Terima kasih tu banyak. Dengar kan? InsyaAllah. So terima kasih banyak Dengar. kepada pihak UPSI, Profesor Madya Dr. Rozaimi dan juga Profesor Dr. Muhammad Faizal. Saya ini terlalu kerdil kalau dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang jadi panel pada hari ini. Saya cuba dalam kapasiti saya sebagai seorang mu'alaf, yang dulu mu'alaf, untuk bangunkan kerja-kerja dakwah dan juga untuk bangunkan mu'alaf di Malaysia ini. Terima kasih atas support. Doakan saya untuk terus cekal dan juga teguh dalam menegakkan dan juga menyampaikan dakwah kepada masyarakat di luar sana. Saya mohon undur diri dulu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dr. Farid dan juga Dr. Faizal di atas perkongsian pada malam ni. Dan saya kira perkongsian pada malam ni sangat-sangat powerful kerana pertama kita dapat menyusuri perjalanan seorang yang mencari hidayah. Justru saya simpulkan pertama, kepada kita yang dah lahir-lahir Muslim, ayuh kita sahut cabaran. Kalau mereka masuk Islam boleh jadi lebih baik pada kita, maka kita pun kena jadi paling tidaklah sama hebat seperti mereka. Dan kalau tak mampu pun paling tidak kita memberi contoh yang baik kepada mereka, khususnya kepada yang belum masuk Islam. Dan yang kedua, pada masyarakat-masyarakat Muslim, kalau ada mereka yang baru masuk Islam, jadilah support system, bukan bawang system. Right? Kita judge mereka, akhirnya dibimbangi mereka keluar daripada Islam. Kan? Dan sebagai penutup, saya ajak anda semua kita merenung satu ayat Allah Azza wa Jal, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tak mampu nak bagi hidayah kepada orang, melainkan Allah dengan kehendaknya memberi hidayah pada sesiapa sahaja yang Allah mahukan. Dan memetik kata Dr. Faizal tadi, mencari hidayah ni dia macam mencari rezeki. Kita tak boleh tunggu duduk saja. Maka anda semua, pada mereka yang menonton, kita kena cari hidayah, jangan tunggu hidayah. Oleh itu, sekali lagi terima kasih pada pihak menganjur kerana memberi kepercayaan. Tahniah diucapkan kepada Jabatan Pengajian Islam Fakulti Sains Kemanusiaan UPSI. Tahniah kepada Dr. Rozaimi, terima kasih kepada Dr. Farid dan juga terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Muhammad Faizal Nizam Lim. InsyaAllah Dr. Faizal Nizam Lee. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Wallahu a'lam.